Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di video ini ialah tutorial untuk orang yang baru menggunakan platform iRacing. Katakan anda dah membeli dah subscribe 1 bulan di Steam. Jangan pula terus download daripada Steam sebab dia bersaiz 40GB untuk untuk download. Jadi katakan anda cuma subscribe RM23 di Steam dan cuma nak race Mazda Cup. Selepas anda daftar di Steam, pergi ke iRacing.com menggunakan browser Chrome anda dan klik sign in. So dekat Steam user, nampak tak? To log via Steam, log in here. Okay. So anda akan login di sini dan akan masuklah dan dapat paparan macam ni lah, macam yang anda nampak dalam skrin ini. So inilah dia interface web iRacing.com. Jadi saya nak mengajar anda apa benda perkara pertama yang anda kena memahami di web interface ni. Dia mesti confuse macam mana nak race starting yang nampak ni. Jadi kita baru mula dengan saya tak guna beta UI, saya suka guna web. Jadi kat atas ni, sebelah kiri ni logo iRacing, sebelah kanan ni adalah panel anda. Kat atas ada 4 tab. Setiap tab ni kalau anda highlight ni oval, ni road, atas ni dirt oval, bawah ni dirt road. Ini menunjukkan ada 4 jenis lesen perlumbaan ataupun career mode dalam iRacing. Jadi untuk kita dari Malaysia ni, selalunya kita hanya fokus di sinilah, road. So C298 1412 ni, C ni maksudnya saya lesen perlumbaan C pada skala 2.98 dan ini adalah driver rating saya pada 1412. Jadi nak tengok nilai ni dengan lebih jelas, pergi kat account, pergi dekat my profile. Okay, nanti dia akan loading. So nampak kat bawah ni anda punya profile, anda boleh upload gambar, boleh isi information mengenai diri anda, biografi, boleh klik edit di sini. Jadi, tapi saya nak anda tumpukan kepada row nombor 2 ni. Kan ada oval license, road license, dirt oval license. Jadi setiap carrier yang anda pilih dalam iRacing ni ada 4 carrier besar. Contohnya memilih carrier road license. So dia akan paparkan nama anda punya lesen kelas C, lesen ada sampai kelas pro. Dia bermula daripada lesen R, rookie, kemudian ke D, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A dan pro. Dan lesen ni boleh naik turun bergantung kepada keselamatan anda ataupun incident point yang anda catatkan sewaktu perlumbaan. Jadi hari ini saya cuma cerita pasal lesen C ni. Macam mana ni boleh naik? Apakah maksud nilai 2.98 ni? Sebelum tu saya akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan interface iRacing ni. Jadi kat sini anda nampak tak? Update required, update je lah. Nanti katakan anda tak ada komplain, tak ada perisian install dalam PC anda download dan install 200 MB sahaja. Jadi kat sini ada lagi 2 tab button, satu race now, satu lagi test. Test ni adalah offline. Saya ceritakan test dulu. Jadi anda boleh memilih kereta yang anda sewa ataupun anda dapat daripada subscription. Ada banyak kereta kat sini dan anda boleh pilih track mana yang anda nak practice, configuration track tersebut dan time of the day lah. Ada subuh, ada pagi, tengah hari, ada petang, maghrib, hampir malam dan malam. Okay. So katakan anda lesen rookie R kat sini, tak ada nilai belakang ni kan, mesti tak ada, dan ada nombor tengah-tengah ni. Jadi apa yang anda boleh buat sebagai rookie hanya boleh berlumba dalam liga yang dibenarkan saja. Sebelah kiri ni liga ataupun series bahasa orang putihnya, bahasa Melayunya liga lah. Okay, jadi sebelah kiri ni series.
Dia, kalau anda dah biasa berlumba apa tu, melihat perlumbaan, anda akan tahulah kan liga ni running berapa minggu, berapa lap, berapa pusingan. Jadi dalam iRacing mereka pun simulate perkara yang dalam dunia sebenar. Jadi anda hanya boleh berlumba contohnya dalam Fanatec Global Mazda MX-5 Cup. So pilih liga Fanatec Global Mazda MX-5 Cup. Jadi kat sini Fanatec ni adalah sponsor utama dan bersama-sama dengan Mazda lah dalam series bernama Fanatec Global Mazda MX-5 Cup. Jadi kat bawah ni ada home dia, ada home. Home ni merujuk kepada laman utama liga tersebut, iaitu jadi ada berceritalah kat bawah ni series information, apa maksud series ni untuk siapa, dan kat sini ada pula standings. Ini baru ni minggu pertama sekarang ni. Sekarang ni adalah season ketiga, nampak tak? Fanatec Global MX-5 Cup 2020 season 3 fix. Sekarang kita berada di season ketiga. Minggu pertama season ketiga. Jadi di part sini yang agak payah nak memahami. Lepas tu nampak tak? Nombor 1 ni Maxim Bonwich dengan championship point setinggi 147 mata. Jadi saya akan ajar anda bagaimana dapat championship point ni. Jadi anda boleh lihat session trial, qualifying tiada. Dan untuk Mazda MX-5 Cup tiada division, semua orang akan diletakkan dalam satu division, iaitu division 1 ya. Kalau kita lihat series lain contohnya kita pilih road series jangan pilih pula oval. Tengok ke sini BMW 12.0 challenge. Kita pergi kat home dia, kat home bawah ni. Nampak tak? Saya ada division 4, tapi saya tak lumba lah series ni lah kan. So kat sini pelumba-pelumba dibahagikan dengan 10 division. Jadi division ni, susunan division ni berkait rapat dengan performance index anda kat atas ni. Jadi saya 1400 ni kemungkinan diletakkan pada division 4 lah. Jadi nilai division ni hanya akan update pada akhir season. Maknanya katakan season 2 dah nak habis, nilai rating anda 1800 dan ada dipanggil minggu ke-13. Jadi time itu iRacing akan menyusun rating anda. Okey, Azril 1800 letak dekat division 4. Jadi saya berada di division 4 lah. Jadi saya berlumba mengikut division. Ada 10 division tak termasuk rookie. Okey. Jadi saya patah balik dekat iRacing tadi, dekat Mazda MX-5 Cup dipanggil Fanatec Mazda MX-5 Cup. Kita cari road F. Okey, kat sini Fanatec Global Mazda MX-5 Cup. Ni nama series. Jadi saya dah cerita kat home. Terusnya kita klik pula session ni. Apa maksud session? Jadi sehari perlumbaan Mazda MX-5 Cup sehari ada setiap jam. Jadi ada 24 kali sesi perlumbaan. Jadi kalau ada nampak record update ni, anda update sahaja. Okey, saya tunjuk balik semula sekali Bila kita klik record updates, saya bagi tips anda tak perlu nak klik update bawah ni. Tak perlu, jangan nak klik. Mula-mula select required dan pilih yang perlu saja. Dah. Jadi dia akan download apa yang perlu je, tak perlu nak update segala-galanya kan. Sebab kita tak berlumba dalam series perlumbaan lain ataupun kelas perlumbaan lain. Kita hanya fokus kepada road series sahaja. So dia akan update dan seterusnya anda akan dibenarkan untuk berlumba lah. Tunggu update dahulu. Okay. So minggu pertama ni, saya akan cerita dipanggil schedule. Jadi schedule ni adalah jadual perlumbaan. Jadi hari ni berapa hari bulan? Hari ni 13 Jun kan? Jadi minggu pertama 9 hingga 15 Jun akan berlumba di Rita Tsukuba konfigurasi 2000 full. Race official akan berlangsung sebanyak 15 pusingan secara standing start, dan ada qualifying
punya level ada permissive dan ada 8 minit qualify, tak silap saya. Untuk minggu depan, jadi ini 7 hari. Ini 7 hari, ini 7 hari, ini 7 hari. Jadi sepanjang 12 minggu, inilah dia litar perlumbaan anda untuk season ketiga Mazda MX-5 Cup ni. Ya, minggu depan di Okayama. Selepas itu di Lime Rock Park, kategori road config dia Grand Prix. Lepas tu di Laguna Seca. Jadi sepanjang 13 minggu ni anda akan nampak tak 13 minggu pula. Bukan lagi 12 minggu 13 minggu lah sekarang Jadi setiap minggu anda akan berlumba di litar-litar yang telah disusun tersebut. Jadi ini dia Tsukuba. Anda boleh, litar ni semua percuma datang dengan subscription anda yang bernilai RM23 sebulan tu. Jadi anda berlumba untuk stats sebenarnya. Kita berlumba dalam racing disebabkan statistik dalam kedudukan dalam liga. Okay. So nak memahami menggunakan statistik ni, kita boleh tengok. Okay, katakan kita tak nak bandingkanlah dengan seluruh dunia seluruh dunia melampau sangat, terlalu banyak orang. Setakat hari ini dah 7,477 orang dah bertanding dalam Mazda MX-5 Cup. Okay, jadi kita nak bandingkan dalam, contohnya lah, kita nak bandingkan dalam Liga Asia. Malaysia tak ada, kita hanya boleh bandingkan dalam Asia sebab Malaysia dalam Asia kan. Kita klik go. So setakat ni rakan saya Mat Safawi Matno ni leading kategori Asia dengan 81 poin. Nampak tak nilai ing ni? Ini maksudnya insiden, nilai kosong. So dekat sinilah dia punya dia punya yang mempengaruhi lesen anda naik atau turun. Nampak tak rakan saya ni Awi ni kelas B, sebab dia sentiasa race dengan insiden kosong. Pelumba nombor 1 ni dia dah berlumba 16 kali. Nampak tak? 16 kali. Kawan saya hanya berlumba sekali saja, dia dah lumba 16 kali. Championship point dia 131 ni daripada Korea. Dominic Ang, rakan saya juga daripada Malaysia, dengan 85 poin setelah menyertai 4 kali perlumbaan. Maknanya dengan 4 kali perlumbaan, sistem ambil nilai yang paling tinggi iaitu 85 poin. Kalau dia berlumba 5 kali, sistem akan bagi 2 poin tertinggi dan dapatkan average untuk dapatkan nilai ni. Jadi sistemnya mengira setiap 4 lah. Kalau tekan rumba 9 kali, sistem akan ambil 3 nilai poin tertinggi dan average kan. Jadi anda kena rancang lah perlumbaan anda. Seterusnya saya akan bercerita sebelah kanan ini adalah car information. Kita kena tahu kereta yang kita lumba ni. Jadi dia akan melumbakan Mazda MX-5 Cup dengan enjin Skyactiv 2.0 liter, 16 konfigurasi dock dan 4 silinder dengan VVT teknologi. Dua sesaran enjin 2000cc, horsepower sekitar 180 horsepower. Transmission manual H shifter, H gate dengan 6 kelajuan. Di kat sini anda kena faham kereta yang anda lumbakan ni bagaimana, tayar apa, tak silap tayar dekat sini cerita pasal tayar. Yang tu anda boleh rujuk dekat dalam forum. Dan yang terakhir ialah memahami apa benda belah kanan ni. So dekat sini ada lagi sub selector je, ada race, ada qualify, ada TT, ada practice. Jadi maksud practice ni, kita klik kat practice ni. Race ni official race, kita akan practice dahulu. Jadi practice sekarang boleh memuatkan 60 kereta dalam satu session. Jadi anda boleh scroll atas bawah. Jadi ada nombor practice room 449. Katakan anda mengajak rakan anda dalam Discord, aku berlatih dekat room 500 lah, Australia. Jadi kawan anda akan cari Australia room 500. So dia akan join dan jumpa anda kat bawah dalam ni. Dan practice session akan tamat lagi 21 minit. Okey. Jadi apa lagi yang saya perlu cerita Jadi setiap kali anda berlumba, anda kena lihat my profile ni. Penting my profile ni. Kat sinilah anda punya career mode sebenarnya. So my profile ni adalah anda punya performance tracking. Jadi sini rating anda
Macam saya dulu masa mula-mula berlumba dulu, saya start dengan 1350, saya drop sampai ke 1100, lepas tu saya naik balik. Ini adalah performance indicator anda bergantung setiap race tu. Ini adalah yearly punya statistics lah. Ni award yang saya dah dapat, ni certificate yang saya dah dapat. Dan setakat ni saya untuk tahun 2020 saya dah start berlumba. Maksudnya saya masuk official sebanyak 328 kali. Paling banyak, paling dahsyat pada tahun 2019 dengan 561 kali. Top 5 180 kali. Menang 24 kali je. Betapa rendahnya ratio winning dengan join race ni kan. Jadi anda kena memahami lah apa maksud statistik di sini. Ini adalah saya punya last 10 race. Contohnya di Summit Point menggunakan skate bubble. Saya bermula di petak 19, finish di petak 13. Incident point saya catatkan 2. Championship point saya sedikit saja, cuma 33 sahaja ni. Dan SOF ni adalah nilai kekuatan rating dalam pelumba saya. So saya berlumba dalam split 1, 2, 3 ada 8 split. Sebab dalam air racing waktu saya berlumba ni ada beratus-ratus orang nak berlumba, tapi sistem akan susun satu kumpulan 20 orang sahaja dan disusun mengikut driver rating. Jadi driver rating ni disusun lah. Driver rating ni ada TT rating ni. Inilah nama dia driver rating. Jadi macam mana nak naikkan, nak turunkan driver rating? Mari saya tengok kita race result ni, official race result saya Pergi nama saya kat sini. Okey, dapat tak? Kat belah kanan ni. Saya ditolak 22 point sebab saya finishing nombor 13. Okey. Tolak 22 point. Patutnya nombor 10, 11 pun masih ditolak point. Untuk menerima point adalah nombor top 10 saja. 1 sampai 10 ni barulah menerima penambahan rating. Bawah rating akan ditolak. So mari lihat nombor 1. Nampak tak nombor 1? 96 point ditambah. Okey. Championship point dia pun tinggi, 92. Ini split rendah. Mari kita tengok split yang tinggi Split tinggi kat sini. Kita boleh tengok split tinggi Panggil top split lah. Nampak tak? Championship point dia 151. Dan tengoklah rating driver-driver yang berlumba top split ni semua dahsyat-dahsyat. 5,000, 2,000, 4,000. Menakutkan lah. Jadi rating ni penting untuk kira anda punya performance indicator dalam air racing. Rating saya naik turun pernah setinggi 2,500 saja pada satu ketika, 2 ketika, 3 ketika, lepas tu turun balik. Jadi agak tough juga nak maintain performance indicator ni. Dan itulah dia cara anda berlumba dalam air racing. Banyak lagi nak cerita pasal air racing ni, tapi saya cerita yang benda penting dahulu. Pada saya, jika anda baru join, anda tak perlulah fikir rating semua. Bila anda free, katakan pukul 3 petang ni, sekarang lagi 1 jam nak pukul 3 petang ni, practice dahulu. Pukul 2 petang nanti baru register nak race. Okay. Kat sini ada official race guide. Okay. Ini kalau anda dah banyak lesen lah. Jadi untuk mula-mula ni, first season tak payah bazir duit. Hanya RM23 tu saja anda buktikan nilai rating anda ni mencecah 2,000. Baru anda bazir ataupun labur duit beli series lain. Jadi sampai di sini saja tips saya untuk racing. Assalamualaikum dan salam sejahtera.